Assalamualaikum, saya Siti Aisyah binti Muhammad Zamri, Novometrik 055349. Hari ini saya akan bercakap mengenai kepentingan dan peranan ASEAN dalam menyelesaikan isu Rohingya di rantau Asia Tenggara. Sebelum kita pergi lebih jauh, ayuh kita selusuri sejarah perkembangan etnik Rohingya ini sendiri, iaitu etnik minoriti di Rakhine, Myanmar. Etnik Rohingya ini dikatakan telah wujud dan menetap di wilayah Arakan yang sekarang dikenali sebagai Rakhine dari awal abad ke-7. Tetapi, mereka pernah melarikan diri ke wilayah Chittagong kerana takut akan kekejaman ketenteraan Burma. Selepas Myanmar memperoleh kemerdekaan dari British pada tahun 1948, mereka telah meluluskan Akta Kesatuan Kewarganegaraan tetapi tidak menyenaraikan etnik Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Nasib malang etnik Rohingya ini semakin kritikal apabila perampasan kuasa oleh Jeneral Ne Win pada tahun 1962 telah mengakibatkan agenda penghapusan etnik tersebut kembali berulang. Tambahan pula, Akta Warganegara 1982 yang dikuatkuasakan juga menyebabkan kerakyatan etnik Rohingya terlucut secara automatik akibat daripada undang-undang tersebut. Penguatkuasaan akta itu oleh junta tentera Myanmar juga telah membawa kepada penafian terhadap segala hak keistimewaan sebagai warga negara kepada etnik Rohingya, termasuklah hak terhadap pendidikan, hak mengamalkan ajaran agama serta hak mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Malah, etnik Rohingya ini juga telah menjadi mangsa bunuh, rogol dan seksa oleh tentera Myanmar sejak tahun 1970-an sehingga hari ini. Harta benda mereka turut dibakar dan dimusnahkan. Keadaan yang tertekan inilah telah mengakibatkan perpindahan dan pelarian etnik Rohingya ke negara-negara jiran seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Bangladesh dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Kerana inilah, negara-negara Asia Tenggara meminta ASEAN untuk menyelesaikan dan mencari solusi bagi isu Rohingya ini. Ini kerana kita sedar, perpindahan etnik Rohingya pada kadar maksimum mampu melumpuhkan sesuatu negara akibat daripada ketidakmampuan negara itu untuk mengawal dan mengatur kemasukan etnik minoriti itu. Malah, kemasukan etnik tersebut dari jalan laut juga boleh membuka jalan kepada aktiviti pencerobohan, jenayah terancang dan kedatangan pendatang haram di mana mampu membawa kemudaratan sesebuah negara. Oleh itu, ASEAN merupakan entiti yang sangat penting dalam menangani krisis Rohingya ini kerana salah satu bidang kuasa ASEAN termasuklah menjadi platform dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berlaku di rantau Asia Tenggara secara komprehensif dan efektif. Walaupun secara jujurnya ASEAN setakat ini masih membisu dan berdiam diri tanpa sebarang strategi dan pelan dalam mengatur sekaligus menangani isu Rohingya ini, ia masih memainkan peranan penting untuk meningkatkan kerjasama serantau dalam memberi perlindungan dalam isu Rohingya ini. Demikianlah, ASEAN harus semakin produktif dan proaktif dalam mengheret Myanmar ke arena pengadilan atau sekurang-kurangnya persidangan meja bulat, meja rundingan dalam usaha membantras kekejaman yang telah dilakukan mereka. Ini mampu direalisasikan kerana Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Jadi, penyelesaian dan pendekatan serantau adalah lebih kondusif dalam menghentikan isu Rohingya ini. Ya, memang benar. Salah satu dilema yang dihadapi ASEAN adalah prinsip non-interference. ASEAN sangat berpegang teguh dengan prinsip tidak campur tangan atau non-interference ini, di mana negara lain tidak boleh campur tangan dalam hal-hal pentadbiran sesuatu negara kerana konsep dan hak kedaulatan. Akan tetapi, usah dilupa adanya suruhanjaya antara kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia AICHR yang telah diwujudkan sejak tahun 2009. Kewujudan indikator atau kayu ukur mengenai hak asasi manusia dalam kerajaan-kerajaan ASEAN seperti yang telah dinyatakan dalam AICHR sepatutnya mampu menjadikan ASEAN sebagai pembela nasib etnik Rohingya. Namun begitu, AICHR sering mendapat kritikan hebat daripada masyarakat kerana tidak mempunyai kekuatan sebenar dalam usaha merealisasikan rasional penubuhannya selain objektif dan tujuannya yang kabur dan tidak jelas. Tetapi, jika dilihat dari perspektif yang lain, ASEAN khususnya AICHR mampu untuk melihat kembali dan memperbaiki segala kelompongan dan kepincangan yang ada bagi meningkatkan keupayaan pertubuhan terbabit dalam melindungi dan mempertahankan prinsip hak asasi manusia di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Jadi, boleh dikatakan bahawa ASEAN mempunyai kapasiti dan telah pun berada di posisi yang terbaik dalam menjalin diplomasi serantau bersama Myanmar dan negara-negara yang terkesan dengan isu Rohingya ini, contohnya Malaysia, Thailand dan juga Indonesia.